Perkembangan banjir di seluruh negara. Johor dan Selangor mula dilanda banjir sementara keadaan tidak banyak berubah di Terengganu, Kelantan, Perlis dan juga Kedah. Batu Pahat, Johor menjadi daerah terbaru dilanda banjir dan 10 penduduk kini ditempatkan di Sekolah Agama Bukit Pasir selepas rumah mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan. Di Selangor, 32 orang daripada 8 keluarga dipindahkan ke Dewan Orang Ramai Taman Gemilang di Sepang. Paras air Sungai Labu di Salak Tinggi kini melebihi paras bahaya pagi tadi. Di Kedah, penduduk terjejas meningkat mendadak melebihi 763 orang yang masing-masing kini ditempatkan di 6 pusat pemindahan. Menurut MKN, air sungai kini mengalir dari Changlun menghala ke Jitra dan Kotesta. Hujan di Terengganu sejak awal pagi tadi menambah keresahan penduduk yang bimbang berlakunya gelombang kedua banjir. Ini ditambah lagi dengan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku bermula hari ini. Jadi kita bersama wartawan Skuad Alpha Muhammad Faris Izzat Syahrudin yang kini berada di lokasi untuk laporan selanjutnya. Silakan Faris. Baik, terima kasih Taufik dan Nurlela di Angkasa Puri. Jika 3 hari berturut-turut sebelum ini kita dapat menyaksikan keadaan cuaca yang dilihat amat baik sekali, namun pada hari ini keadaannya berbeza apabila cuaca tidak menentu, mendung dan juga hujan sejak bermula dari awal pagi tadi. Namun begitu, hasil tinjauan kami mendapati beberapa lokasi yang sebelum ini terjejas teruk akibat banjir tiada peningkatan paras air dicatatkan. Dan walaupun begitu, penduduk-penduduk masih lagi berwaspada dan berada dalam keadaan siap siaga untuk berhadapan dengan situasi ataupun gelombang seterusnya banjir. Dan ketika ini wartawan Skuad Alpha Siti Jamilah Hanim turut berada di Taman Desa Tanjung Damai bersama dengan agensi-agensi dan jabatan kerajaan bagi bersama-sama membantu penduduk-penduduk terjejas banjir untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Jadi Siti Jamilah, silakan dengan laporannya dari sana. Terima kasih Faris. Dan jika sebelah tengah hari tadi, pemuda UMNO Kuala Nerus membantu membersihkan rumah penduduk terjejas banjir. Dan di sebelah petang ini pula Ops Bersepadu yang dilakukan pelbagai agensi dan jabatan di kerajaan disertai Jabatan Bomba dan Penyelamat juga Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan bersama saya kini Pegawai Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Encik Badrul Hisham Mamat. Jadi Encik boleh ceritakan berapa keanggotaan dan kekuatan untuk Ops Bersepadu bersama JPAM hari ini? Terima kasih. Samai 20 anggota dibahagikan dua. Satu kerja-kerja membersih dan satu kerja memunggah barang-barang yang telah digenangi air. Dan kerja-kerja ini akan berteruskan sampai petang ini. Dan kemungkinan akan diteruskan sampai besok pagi. Sehingga kebersihan betul-betul bersih. Terima kasih Cik. Dan bersama saya juga Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Terengganu. Jadi Tuan, Ops Bersepadu yang dijalankan bersama Bomba hari ini, keanggotaan dan kekuatan berapa? Okey, untuk makluman kita mempunyai kekuatan dalam 30 orang. Okey, dalam 30 orang tu kita akan pecahkan kepada 2 tim lah. Okey, 2 tim untuk satu di bahagian sebelah perumahan yang kos sederhana dan satu bahagian lagi adalah di kos rendah. Okey. Anggota-anggota ini kita akan buat membantulah ke penduduk-penduduk yang ada dekat taman ni. Okey. Dari segi kira mengangkat barang-barang yang telah rosak semua dipindahkan di tepi jalan. Okey. Dan untuk makluman semua penonton setia RTM juga, sejak awal pagi tadi hujan mulai turun semula di daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus dan daerah-daerah sekitar. Justru penduduk diingatkan agar sentiasa berwaspada dan mengikuti segala arahan dikeluarkan pihak berkuasa, terutama sekali untuk berpindah jika diarahkan. Dan Faris, sekian dulu laporan daripada saya. Kembali pada Faris. Silakan Faris. Baik, terima kasih Jamilah di Taman Desa Tanjung Damai dengan perkembangan terkini yang bersama-sama dengan agensi dan jabatan kerajaan bersama-sama dengan penduduk tempatan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Jadi seterusnya kita ikuti pula laporan yang disediakan juga wartawan Skuad Alpha Farhana Azwani yang kini telah pun bersiap sedia di lokasinya di padang air untuk memberikan perkembangan terkini di sana.
Jadi kita teruskan bersama dengan laporan dari Farhana Azwani. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Faris. Jika tengah hari tadi, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu memantau kawalan kesihatan di pusat penempatan banjir bagi mengelak sebarang wabak penyakit berjangkit pada musim tengkujuh ini. Terkini, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu sedang berada di Taman Desa Solehah bagi meningkatkan aktiviti kawalan denggi di kawasan terjejas banjir berikutan musim hujan yang dijangka berterusan sehingga Disember ini. Dan aktiviti kawalan ini dipertingkat disebabkan keadaan cuaca di Kuala Terengganu ini yang boleh menggalakkan pembiakan Aedes. Jadi untuk mengulas lebih lanjut berkenaan kawalan Aedes ini, bersama-sama saya ialah Dr. Kasmani Embong selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Okey, Puan, terima kasih kerana sudi bersama saya. Okey, boleh Doktor jelaskan sikit berkenaan aktiviti kawalan Aedes pada hari ini? Terima kasih kepada pihak RTM. Saya selaku yang menyelia aktiviti kawalan denggi di Negeri Terengganu. Hari ini kita menjalankan aktiviti di satu pusat iaitu di satu kampung yang dinamakan Desa Solehah, Taman Desa Solehah. Kita menjalankan aktiviti selepas banjir. Kita menjalankan aktiviti kawalan denggi di mana beberapa aktiviti seperti penghapusan tempat pembiakan Aedes sama ada di dalam rumah dan juga di luar rumah. Kita menjalankan aktiviti lawas siding untuk memastikan tidak adanya jentik-jentik Aedes di tempat selepas berlakunya banjir. Dan juga kita memberi penerangan ataupun mengedarkan kits denggi kepada penduduk-penduduk di Taman Desa Solehah ini. Di mana di dalam kits denggi ini mengandungi pamphlet mengenai denggi. Kita juga ada membekalkan ebit dan juga plastik sampah supaya plastik sampah ini akan digunakan untuk memungut semua sampah-sampah yang telah pun ditenggelami air semasa banjir baru-baru ni dan ditempatkan di tempat yang sepatutnya. Doktor, setakat ni ada tak penduduk terjejas banjir yang dilaporkan menghidap demam denggi? Alhamdulillah, setakat ni di Negeri Terengganu kita tidak ada lagi berlakunya kes denggi di kalangan penduduk yang terjejas banjir. Baik, terima kasih Doktor. Jadi untuk itu kita kembali bersama Faris di Gong Badak. Silakan Faris. Baik, terima kasih Farhana di Padang Air. Walaupun kita ketika ini berada dalam keadaan ataupun situasi bencana banjir ini, namun aspek kesihatan masih lagi perlu dititik beratkan. Jadi untuk makluman anda semua, setakat ini masih lagi ada 310 orang ditempatkan di dua pusat pemindahan yang kedua-duanya berada di daerah Kuala Terengganu, iaitu di Sekolah Kebangsaan Tok Jiring dan juga Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak, dan masing-masing daripada 71 buah keluarga yang masih lagi tinggal. Jadi saya kira itu sahaja dahulu perkembangan terkini yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari daerah Kuala Terengganu ini. Dan saya kembalikan semula kepada rakan penyampai Taufik dan Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Terengganu atas laporan banjir tadi. Baiklah, teruskan dengan perkembangan banjir di Perlis. Setakat jam 3 petang tadi, sebanyak 254 penduduk terjejas banjir masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan. Ia melibatkan 77 keluarga. Menurut laporan semasa Bilik Gerakan Bencana Negeri Perlis, ia melibatkan 9 pusat pemindahan dari kawasan Padang Besar, Arau dan Kangar. Selain itu, 6 pusat pemindahan di kawasan Padang Besar telah pun ditutup sejak petang semalam dan hari ini dan hanya 2 pusat masih beroperasi di kawasan itu. Manakala 6 pusat pemindahan dibuka di Arau dan 1 di Kangar. Tinjauan skuad Alpha RTM Perlis mendapati masih terdapat beberapa kawasan khususnya di sekitar Arau yang dinaiki air. Setiap kali tiba musim tengkujuh, kira-kira 3,000 penduduk kampung Tanjung Kuala Pantai, Sabak, Kota Baru terdedah kepada banjir akibat air pasang besar. Ya, fenomena yang berlaku saban tahun itu, ya Taufik, sebenarnya sudah menjadi perkara biasa kepada penduduk. Jadi kita ikuti laporan bersama Fikri Zaid.
Penduduk ditemui mengaku telah bersedia sepenuhnya dan persiapan awal dilakukan termasuk memindahkan barangan berharga ke tempat lebih selamat. Ini kalau air pasal besar dia bila hujan lebat, bila hujan lebat capung air pasal tu ada masalah rumah kakak lemah ni akan tergelar lah. Biasanya kalau kawasan ni, kawasan kalau kat rumah orang ada makan parah pinggir dalam semita ada lah semita. Manakala air pasal Lola ni tidak takut. Mana pasal air banjir ke apa tempat ni tidak takut. Pasal dia pasal lebih kurang 2 jam atau jam dia surut. Macam kita kalau tempat rumah bagai-bagai duduk rendah, mana lapik-lapik tinggi sikitlah. Mana lepas lah. Memang tiap-tiap tahun lah lagu tu. Jadi sedia dah lah. Oh, memang sedia sok. Biasa kalau musim kujuh nak sedia. Bagai-bagai apa pun nak tinggi ya. Nak naik tinggi. Tak ada lah masalah, tak ada lagi lah kisah tu. Oh, dulu-dulu? Oh, dulu ada. Dulu ada. Nak kata berat kalau kau rumah tak ada. Sebab abuk dah mula rumah banyak mula. Kalau dapat kita perhatikan, keadaan ombak di sepanjang pantai Sabak ini tidaklah terlalu besar. Namun apa yang pasti, pembinaan benteng di sepanjang pantai ini telah banyak membantu mengurangkan kesan hakisan dan juga banjir air pasang besar di kampung ini. Fikri Zaid untuk Berita RTM. Sebelum ini, wujud kebimbangan berlaku air pasang besar yang dikaitkan dengan bulan baru dan bulan penuh bermula hari ini hingga Sabtu depan. Biarpun tidak serius, penduduk tetap diminta untuk berwaspada menghadapi fenomena yang boleh mengakibatkan banjir di kawasan rendah, terutamanya yang berada di kawasan pesisir pantai.